3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan saya pada hari ini ialah perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dalam industri revolusi 4.0 dalam mata pelajaran Falsafah dan Pendidikan di Malaysia yang diajar oleh Cikgu Halimah binti Jantan. Perbincangan ini disediakan oleh Nur Syuhada binti Zamri dan Ummu Aiman binti Kamarul Zaman. Sejarah perkembangan falsafah kebangsaan tercetus daripada Penyata Razak 1951 yang mana dijadikan asas dalam penggubalan Ordinan Pelajaran 1957 yang bertujuan untuk membina sebuah negara yang bersatu melalui kurikulum yang sama iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penghantar di sekolah. Seterusnya, pada 1960, laporan Rahman Talib telah digunakan untuk menggemaskini sistem pendidikan sebelum merdeka dengan memberi penekanan terhadap pendidikan vokasional dan teknik untuk menambah baik kemahiran di Malaysia serta penekanan bagi pendidikan agama dan moral. Pada tahun 1974, satu jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 dilaksanakan dalam 6 tahun sebagai permulaan daripada pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan untuk memperbaiki sistem pembelajaran pada abad itu. Tun Dr. Mahathir sebagai Menteri Pendidikan Malaysia berperanan mengubal dan memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam sistem pendidikan pada ketika itu dengan memberi tumpuan kepada pendidikan asas iaitu membaca, mengira dan menulis serta melaksanakan kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM dan kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR. Kemudian, tercetusnya falsafah pendidikan negara selepas Malaysia memasuki era yang lebih baik iaitu pada 1987. Falsafah pendidikan negara telah digubal kepada falsafah pendidikan kebangsaan 1998 bagi melahirkan individu yang berpotensi, harmoni dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan spiritual untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia yang menyumbang kepada keluarga, bangsa dan negara. Analisis perkembangan pendidikan teknikal. Salah satu perkembangan pendidikan secara teknikal yang telah dibangunkan oleh kerajaan iaitu TVET. Dinamakan sebagai Technical and Vocational Education and Training atau dikenali sebagai pendidikan teknikal dan latihan vokasional adalah salah satu sumbangan kerajaan untuk membangunkan industri revolusi 4.0. Technical and Vocational Education and Training iaitu TVET telah melahirkan dua institusi awam pada tahun 1964 iaitu Institusi Kemahiran Belia dan Negara IKBN dan Institut Latihan Perindustrian ILP. Dengan penubuhan institusi IKBN dan ILP yang pesat di Malaysia dapat melahirkan individu yang mahir dalam bidang informasi teknologi iaitu IT. Perkembangan informasi teknologi yang pesat di Malaysia dapat menjurus ke arah industri revolusi 4.0 terutama dalam bidang pendidikan. Baik, kita pergi kepada elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Iaitu yang pertama, satu usaha berterusan. Iaitu pendidikan adalah proses pembelajaran sepanjang hayat. Proses pendidikan ini bermula dari peringkat prasekolah sehingga ke peringkat universiti. Sebagai contoh, subsidi buku teks yang diberikan kerajaan, biasiswa, pinjaman pelajaran seperti PTPTN, pemansuhan yuran persekolahan, pemansuhan yuran peperiksaan awam, serta rancangan susu sekolah dan program rancangan makanan tambahan. Kita pergi yang kedua, elemen yang kedua dalam FPK iaitu memperkembangkan lagi potensi individu. Iaitu proses menjana maklumat dari tahu kepada tidak tahu. Proses ini dapat mencungkil bakat terpendam pelajar yang mana
Cikgu mengetahui potensi murid daripada pelbagai aspek yang berbeza kerana kebolehan individu itu juga berbeza. Sebagai contoh, konsep KBKK, Pelaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah, PBS, mulai April 2012 di semua sekolah menengah, dan konsep dasar satu murid satu sukan. Dan yang ketiga, elemen yang ketiga iaitu menyeluruh dan bersepadu. Seperti yang kita tahu, pendidikan ini bersifat holistik. Ia mencakupi semua aspek dan tidak terhad kepada komponen akademik sahaja. Sebagai contoh, 10% markah co-curriculum harus dicapai oleh murid untuk masuk ke IPTA, dasar satu murid satu sukan, elemen merentas kurikulum dalam semua mata pelajaran, subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Seterusnya, yang keempat, insan yang seimbang dan harmonis dari segi jeri. Jeri bermaksud jasmani, emosi, rohani dan intelek. Individu yang melahirkan individu yang matang dan berilmu, individu yang mempunyai tenaga mahir yang pelbagai. Dari aspek jasmani, dalam subjek PJK, subjek sains sukan dan satu murid satu sukan co-curriculum, individu yang mempunyai kesihatan yang baik dari segi aspek fizikal. Dan emosi, murid yang mempunyai nilai-nilai murni dalam kurikulum. Dalam elemen rohani, iaitu mementingkan dalam subjek pendidikan Islam, pendidikan moral, pendidikan syariah, pendidikan Al-Quran dan Sunnah, tasawur Islam dan Bible knowledge. Seterusnya, dalam intelek, memfokuskan pada subjek sains, bahasa teknikal dan KBKK. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sebuah industri, khususnya melibatkan sebuah pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Menurut Morar, Arman dan Mausa 2017, proses peralihan industri ini juga adalah dikenali sebagai smart factory, di mana setiap sistem yang diimplementasikan adalah lebih fleksibel dan sistematik serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang lebih mencabar. Baik, manfaat industri revolusi 4.0 dalam sistem pendidikan terbahagi kepada 4. Yang pertama, augmented reality. Teknologi AR, augmented reality ini dalam pendidikan memberi impak yang baik kepada pelajar di mana ia membolehkan interaksi objek maya yang diletakkan dalam keadaan sebenar di sekeliling menggunakan interaksi manusia dan komputer dalam keadaan yang nyata. Yang kedua, cloud computing. Cloud computing membolehkan para pelajar mengakses bahan-bahan ilmiah seperti jurnal-jurnal secara dalam talian secara percuma. Bagi para guru dan pensyarah pula, juga boleh menggunakan platform cloud computing seperti Edmodo dan Schoology, di mana platform pendidikan ini sesuai bagi semua setiap peringkat umur. Manfaat IR 4.0 dalam sistem pendidikan yang ketiga adalah robotik. Seperti yang kita tahu, robotik mula diterapkan pada peringkat sekolah menengah menerusi subjek reka cipta. Oleh itu, robotik ini merangsang para pelajar untuk menyertai program yang merangsang pemikiran yang lebih kreatif dan melahirkan pelajar yang berinovasi. Seterusnya, yang keempat adalah Big Data. Big Data adalah medan yang dibangunkan untuk pengguna yang berhadapan dengan set-set data yang terlalu besar atau kompleks.
Teknologi Big Data yang inovatif seperti program Blended Learning yang menggabungkan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran atas talian sesuai digunakan di peringkat pendidikan di sekolah menengah dan sekolah rendah. Secara kesimpulannya, kepesatan teknologi masa kini bergerak begitu pantas di seluruh dunia. Malaysia seharusnya menggunakan peluang dan ruang sepenuhnya dan bergerak aktif mendepani revolusi 4.0. Jika tidak, mahu ketinggalan dalam persaingan di peringkat global. Bidang pendidikan adalah teras hadapi cabaran baharu revolusi industri 4.0 dan rakyat Malaysia perlu berusaha mendapati cabaran tersebut. Sekian saja. Terima kasih.